wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul dalam majlis hari ini dan tanpa tanpa dirancang dan menjadi. Okey. Ustazah Asma Harun asalnya semalam dia ada ceramah di Masjid Al-Huda. Lepas tu dia terus plan, kata kita nak buat solat sunat tasbih dekat sini hari ni. Saya pun masa-masa mula dapat mesej dia kata okey. Apa lagi kita on saja, betul tak? Benda baik apa lagi kita terus kata boleh. Alhamdulillah hari ni ramai yang berkumpul di Masjid Al-Furqan hari ni. Jadi kita akan teruskan dengan solat sunat tasbih di bulan Ramadan yang mulia ni. Lepas tu baru kita akan teruskan kepada sesi ceramah daripada yang bukan cancalan lagi lah, Ustazah Asma Harun yang kita jemput khas daripada Senawan Negeri Sembilan. Okey, jadi kita tanpa melengahkan masa lagi, kita serahkan kepada Ustazah Asma, dijemput Ustazah Asma untuk memberikan sedikit sepatah dua kata dan teruskan ke solat sunat tasbih. Macam ni lah orang kata apa? Pengerusi terjun. Okey. Terjun daripada mana, Siti? Terjun daripada Kampung Sera. Kampung Sera, masya-Allah. Untuk makluman sahabat di FB ni adik saya Siti Khadijah. Kan Siti Khadijah ni adik saya. Nombor berapa, Siti? Nombor 7. Nombor 7? Kamat tak tahu ke? Saya ada nombor 2, nombor 7 jauh kan? Kan nampak lebih muda jauh kan? Lepas tu melahirkan anak yang keempat berusia 46 hari hari ni. 46 hari. Okey dah. Dia seorang guru di sekolah SK Seri Limau. Lunas. Kat tepi Longwan. Untuk menyanyikan ceramah di Kesembilan. Okey, dijemput Ustazah Asma Harun untuk pulang sebab saya ganti dia. Okey dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab lama cuti beranak kan, jadi lama tak cakap. Okey Siti. Terima kasih banyak kepada pengerusi majlis iaitu Ustazah Siti Khadijah. Nanti boleh jemput dia ceramah. Dia pun pandai ceramah tu. Sudah Daulah Siti. Jadi tak boleh Ustazah Asma, boleh adik Ustazah Asma. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Furqan Kampung Sera, Kampung Sera, Sungai Ular, Kulim Kedah. MC Ustazah Siti Khadijah binti Harun. Sebab dia tulis Ustaz Muhammad Faiz bin Abdul Razak, itu suami dia. Asal MC suami dia. Lepas tu jumpa buka puasa malam tadi, saya kata nak Siti juga. Yang berbahagia Ustaz Anas Ahmad Zakir, Imam merangkap pengerusi Masjid Al-Furqan. Yang berusaha Ustaz Rashidi Ahmad, Timbalan pengerusi masjid, pegawai-pegawai dan ahli jawatankuasa masjid. Yang berusaha tadi tengah masak tu kan, untuk masak tengah hari ke macam mana tu kan, masak bubur ya. Masya Allah. Dalam situasi waktu pagi macam ni, memang kalau kat rumah tidur kan, lepas sahur apa mungkin ngaji sikit, sedap tidur masa ni. Tapi bila geng-geng lelaki sadar di luar sana tu datang awal untuk masak, memang hebat sangatlah. Masya Allah. Allahu Akbar. Tahniah ya kepada pihak masjid yang setiap hari menyediakan makanan berbuka. Walaupun kita sebut bubur lambuk, tapi bagi setengah orang asnaf fakir miskin, itulah makanan yang dia sangat syukuri. Dia seronok sangat walaupun dapat bubur lambuk, dia boleh buat berbuka puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bagi salam ke tidak? Saya dah bagi tadi ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Siapa yang dah jumpa semalam? Oh, ramai orang yang sama datang balik. Masya Allah. Jadi saya ni nak terus kepada berkenaan dengan solat tasbih. Solat tasbih. Bila sebut tasbih, apa dia tasbih?
Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. Jadi, kenapa solat ini dinamakan solat tasbih? Kerana di dalamnya kita akan bertasbih, iaitu subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut tasbih ini, kita memuji Allah, menyucikan Allah, bukan hanya dengan kalimah subhanallah, termasuklah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Muslimat sekalian, solat sunat tasbih ini adalah salah satu solat sunat yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadisnya yang masyhur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudara Nabi yang bernama Abbas. Bapa saudara Nabi bernama Abbas, iaitu adik-beradik kepada ayah Nabi. Satu hari Nabi berkata, "Wahai Abbas, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana segala dosa-dosa yang pertama sekali dibuat sehingga dosa yang terakhir dibuat akan diampunkan Allah. Dosa yang sengaja dan tidak sengaja, dosa yang tahu dan tidak tahu, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, dan dosa yang ingat ataupun dosa yang lupa." 5 kategori dosa yang Nabi sebut kepada bapa saudaranya, yang mana kelima jenis dosa ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang Nabi nak ajar kepada Abbas. Nabi tanya, "Wahai bapa saudaraku Abbas, maukah kamu aku mengajarkan satu amalan yang akan menghapuskan segala dosa yang daripada awal hingga yang terakhir, daripada yang ingat dan lupa, sengaja tak sengaja, kecil dan besar, dan dosa yang satu lagi, semuanya 5, yang zahir ataupun yang tersembunyi." Subhanallah. Kita lebih banyak dosa yang kita sembunyikan, ataupun dosa yang kita tidak sedar yang kita buat itu dosa. Dosa hati, dosa mata. Mata bila tengok, nanti pergi raya lah contohnya, tengok rumah orang tu, tengok tuan elok, bersih, tiba-tiba mata tu tertangkaplah rumah dia tu kotor, bersepah ke, debu ke. Daripada mata tu pergi ke hati. Kadang hati tu bercakap-cakap. Kadang tu bulan Ramadan pun sama juga, kita diuji. Kalau tadarus ada seorang yang baca slow sangat, merangkak-rangkak dalam hati tu habis-habis bebel. Dah kenapalah aku duduk satu kumpulan dengan dia. Orang lain dah siap awal dah balik, sebab dia lah kumpulan ni jadi lambat. Kadang tu macam-macam lah hati kita ni, bukan senang nak dijaga kan. Daripada mata, daripada telinga, 2 ni akan pergi pada hati. Jadi sebab itu Nabi sebut 5 jenis dosa ni, semua kita terlibat belaka. Sengaja, tak sengaja, lupa dan ingat, besar dan kecil, dosa yang kita tahu tak tahu, dosa yang tersembunyi, dan dosa yang rahsia, yang kita sendiri tak sedar tapi ia tersembunyi dosa tersebut. Allahu Akbar. Saya rasa dah ramai juga bulan Ramadan ni buat solat tasbih ni, dah ramai. Tapi mungkin ada yang belum buat walaupun satu kali. Setelah itu Nabi pun ajarkan bapa saudaranya tata cara solat tasbih secara teliti. "Wahai bapa saudaraku, dirikanlah solat 4 rakaat. Daripada pertama selepas baca Al-Fatihah sekian. Sebagaimana yang kita nak share tata cara sebentar nanti. Kemudian Nabi sudahi hadis yang panjang itu. Jika kamu mampu, solatlah solat sunat tasbih ini setiap hari, Nabi kata. Ada tak yang mampu setiap hari? Telan air liur Zazah, kelip-kelip mata setiap hari. Okey, kalau tak mampu, Nabi kata seminggu sekali, ambil hari Jumaat. Jika tidak mampu, maka Nabi kata sebulan sekali. Dan jika kamu tidak mampu sebulan sekali buat solat sunat tasbih ini, maka lakukanlah ia setahun sekali. Rasa mampu tak buat setahun sekali? InsyaAllah. Bulan Ramadan. Itu pun kalau ada orang buat solat sunat tasbih berjemaah. Kita pun hadir sama. Nak buat seorang kadang tak kuat.
kadang tak yakin. Kemudian Nabi pun bersabda yang terakhir, jika kamu tak mampu juga setahun sekali, maka buatlah seumur hidup sekali. Ini paling mampulah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi apakah kelebihan solat sunat tasbih? Memang dah disebut pasal dosa tu. Itu kelebihan paling utama. Sebab itu ada ulama menyebutkan ganjaran ataupun fadilat ataupun kelebihan yang paling utama. Ni kamu ni. Yang paling besar Allah kurniakan pada bulan Ramadan ialah Allah menyediakan pengampunan untuk segala jenis dosa dan segala, bukan segala jenis saja, sebanyak mana pun dosa. Kan Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan. Maksud hidupkan Ramadan ini malam dengan qiyamul lail, siang dengan qiyamun nahar. Maksud qiyamul lail menghidupkan malam Ramadan itu dengan ibadah, qiyamun nahar menghidupkan siang Ramadan dengan ibadah. Imanan wahtisaban dengan keyakinan dan juga muhasabah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa-dosanya terdahulu. Inilah sebesar-besar rahmat dan nikmat yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Yang mana setelah selesai Ramadan, mudah-mudahan kita umpama seperti bayi yang baru dilahirkan semula, bersih daripada segala dosa-dosa. Dan apabila Allah mengampuni dosa hambanya, Allah padam umpama kita tak pernah buat dosa tersebut. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey muslimat, kenapa dinamakan tasbih? Saya nak cerita sikit supaya kita rasa ringan bila solat tasbih nanti. Sebab ramai rasa berat. Sebab hampir 40 minit, 1 jam solat tasbih ni. Ui, lama rasa berat. Tapi bila kita faham nilai, keutamaan, besarnya kita ucap di dalam solat sunat tasbih itu, kita rasa 4 rakaat dengan 300 kali ulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu, kita akan rasa sekejap. Kita akan rasa manis, kita menikmati sahaja solat tersebut tanpa rasa berat. Itulah yang membezakan apabila kita ada ilmu. Ilmu itu cahaya, mendemusi kepada hati. Yang penat itu bukan anggota badan bila buat ibadah, tetapi hati yang rasa penat. Kalau kita seronok borak dengan orang, sejam pun tak terasa. Seronok shopping 2 jam pun okey. Tapi bila kita tak rasa manis mendengar bacaan Al-Quran, imam tarawih baca panjang sikit, kita dah mula resah gelisah, rasa geram nak marah, nak cari masjid lain lah yang orang kata lagi pendek. Contoh. Sebab itu mungkin kerana punca kita tidak ada ilmu, tak tahu nilai betapa besarnya sesuatu amalan. Salah satunya Nabi SAW bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Allahu akbar. 2 kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Allahu akbar. Nabi bersabda, itu sabda Nabi. Kalimatani habibatani, 2 kalimah yang amat dicintai oleh Allah. Khafifatani 'ala lisan, sungguh ringan pada lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Mizan ni di akhirat kelak, pemberat kepada timbangan amal soleh kita. Apa dia ucapannya? Sebut sama-sama. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sebab itu dikatakan 2 zikir ini juga boleh dibaca ketika tasbih solat sunat tasbih. Subhanallah.
Dua kalimah ini ringan je sebut pada lidah, tapi ia berat dan ia menjemputnya cintanya Allah. Kalau manusia cintakan kita, sayang kita, kita dah seronok. Tapi dengan dua zikir yang ringan ini menjemput cintanya Allah kepada kita. Dan apa kelebihan bila kita dicintai oleh Allah? Dalam hadis Qudsi, dalam hadis Nabi SAW, ia merupakan hadis Qudsi. Allah berfirman, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril." Maksudnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan beritahu kepada malaikat Jibril bahawa Allah mencintainya. Lalu malaikat Jibril pergi bertemu dengan seluruh penduduk langit, iaitu para malaikat. "Wahai sekalian para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini." Disebut namanya. Kan kalau namanya sekian sebut bin binti disebut. Dimasyhurkan namanya di seluruh penduduk langit. Lalu apabila Allah membenci seseorang, Allah juga beritahu malaikat Jibril, "Aku murka kepadanya, aku benci kepadanya." Lalu malaikat Jibril beritahu kepada penduduk langit, Allah membencinya. Subhanallah. Jadi sebab itu apa yang kita buat pada pagi ini, walaupun kita tak sebut subhana rabbiyal azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, tetapi asalkan tasbih, semuanya menjemput cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya. Supaya kenapa saya baca hadis ni dulu? Supaya kita memahami nilai yang kita akan buat sebentar nanti. Satu ketika Nabi bersabda, "Siapkan perisaimu." Sama yang saya baca petang semalam. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Adakah musuh telah tiba?" Sebab tiba-tiba Nabi kata, "Siapkan perisaimu." Lalu Nabi kata, "Tidak, bukan musuh akan tiba. Tetapi perisai ini adalah untuk kamu menjadi benteng daripada api neraka Allah." Lalu sahabat bertanyalah, "Apakah perisai itu?" Nabi pun menjawab, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat, mendahului, menghindarkan daripada api neraka dan menjaga keselamatan kamu. Bacaan zikir itu akan mendahului kamu, jadi peguam bela kamu, akan duduk depan kamu, akan melindungi kamu, dan akan menghalang kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Besar tak besar zikir ni? Sebab itu bacaan paling panjang solat sunat tasbih ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau baca zikir tu mungkin sejam lebih baru selesai. Kita tak ambil yang paling panjang, kita ambil yang paling sederhana. Walaupun ada yang paling pendek, ada sederhana, ada paling panjang. Subhanallah, Allahu akbar. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, "Ahabul kalami ilallahi arba." Perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah, Nabi kata, tak ada masalah kamu nak mula mana dulu. Allahu akbar dulu ke, alhamdulillah dulu ke, tak ada masalah. Tapi Nabi sebut di dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, kalimah yang paling Allah cintai adalah kalimah tersebut. Kalau siapa yang perasan, saya mulakan ceramah, sebelum saya bagi salam, saya selalu akan mula dulu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau siapa perasan, sampai ada orang yang ajuk saya lah, ajuk subhanallah walhamdulillah, lepas tu barulah start bagi salam, baru start mulakan ceramah. Wallahu alam, saya pun tak sedar bila saya mula, dan bukan ada orang yang mencadang, tapi automatik saja bila pegang mic, permulaan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barulah alhamdulillah rabbil alamin, bagi salam dan sebagainya. Saya pernah berjumpa dengan seorang guru, orang alim, dia pakar dalam bidang rawatan Islam. Dia kata ustazah sangat terdedah kepada penyakit ain. Sama ada disebabkan orang kagum, orang suka sangat, ataupun sebaliknya, orang benci, orang geram, orang memang meluat.
Ya, biasalah buat kerja dakwah, mesti ada orang yang sangat membenci. Jadi penyakit aini disebabkan mata. Tapi kerana Ustazah Malazimi memulakan kuliah ceramah dengan kalimah memuji Allah terlebih dahulu, maka itu adalah benteng yang sangat kuat. Kalau ikutkan, Ustazah boleh sakit, Ustazah tak boleh sekuat seperti hari ini. Jadi subhanallah, sekiranya kita mampu beramal dengan zikir yang paling dicintai oleh Allah ini, kerana semuanya pujian kepada Allah, maka bila orang memuji kita, sama ada puji tentang perniagaan kita, puji anak kita, puji suami, puji diri kita dan sebagainya, ataupun ada orang yang memandang kita dengan pandangan hasad, dengki dan benci, ia tidak memudaratkan kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat aksara min zabadil bahri." Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya, Nabi kata, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allah akan ampunkan dosa sesiapa pun yang menyebutkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Banyak lagi kau nak baca kelebihan zikir, empat zikir tersebut. Yang terakhir, walaupun kau nak baca ni banyak lagi ni, masya-Allah, yang terakhir Nabi SAW bersabda, ketika aku menaiki langit berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim pun berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan katakanlah kepada umatmu, sesungguhnya syurga Allah itu luas, lapang dan tanahnya sangat subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Jadi sebentar nanti kita akan menanam tanaman syurga sebanyak 300 kali. 300 kali subhanallah, 300 kali alhamdulillah, 300 kali la ilaha illallah dan 300 kali Allahu akbar. Bermaksud semuanya 1200 kali ataupun 1200 tanaman syurga. Dan mudah-mudahan asbab tanaman kita sudah pun tumbuh di syurga, maka Allah akan pertemukan kita dengan tanaman kita di syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bayangkan nanti bila sebut, walaupun penat, ngantuk, dah rasa macam nak berpusing ke apa, kita bayangkan kita sedang menanam tanaman di syurga. Seterusnya, Masya Allah, kepada yang hadir lebih kurang dalam 2000 ni, di TikTok dan juga di muka buku, kan, subhanallah, begitu juga yang hadir di sini. Masya Allah, kita tunjuk sahabat-sahabat yang hadir ni ramai. Saya memang terkejut. Sebab apa? Program ni confirmnya 3 hari lepas di masjid ni. Kalau tak tahu macam mana penyebaran maklumat, ramai juga yang tahu. Sebab asalnya program 2 saja. Tiba-tiba adik saya Siti Khadijah tadi tu, dia memaksa-maksa saya. Dia pujuk saya supaya terima juga kat kampung dia. Sebab orang kampung ni dah minta lama sangat. Saya akui, saya rasa dah setahun kot orang kampung ni. Dan dia pun kata, "Kak Mak, ni kampung Siti, Kak Mak, tolonglah." Lepas tu saya kata, "Tak apa ke tak buat hebahan awal?" Ramai yang tak tahu. Dia kata, "Tak apa, buat je." Tiba-tiba petang semalam saya buat pengumuman di masjid semalam tu nak buat solat sunat duha, tasbih. Padahal tak ada dalam perancangan. Sebenarnya saya sendiri pun sangat menginginkan untuk buat bersama-sama dengan jemaah. Masya Allah. Baik. Tata cara solat sunat tasbih. Kita niat simple saja. Nawaitu usolli sunnatan tasbih raka'ataini lillahi. Pertama, lintasan hati. Kenapa panjang sangat tu? Niat tak masuk. Sebab dia nak pergi nawaitu sunnatan tasbih. Lepas tu
hilang, start balik. Lama-lama dibimbangi penyakit was-was. Jadi kita angkat takbir lintasan hati. Yang penting sunat itu beza, bukan solat fardu. Sunat apa? Tasbih. Kita akan buat 2 rakaat walaupun ikut mazhab Syafi'i. Siang afdal 4 dan malam 2. Tetapi mengikut pendapat yang lain, tak ada masalah sama ada nak buat 4 atau 2, sama saja ini solat sunat. Kenapa saya suka buat 2? Memudahkan saya sendiri. Kadang kalau buat 4 terus tanpa salam, keliru berapa rakaat. Sebab duk fokus nak kira berapa tasbih untuk setiap pergerakan. Lepas tu dia akan jadi rasa keliru. Nak tanya orang sebelah tak boleh. Kan nak WhatsApp pun tak boleh. Kalau solat Isya, kadang pun kita boleh ketiru. Kita boleh keliru. Ni rakaat keempat ke ketiga. Bila kita keliru, kita kena tambah je. Walaupun lebih tak apa, jangan ambil yang kurang. Tetapi kalau sunat tasbih keliru, padahal ada 4, saya duduk confuse 3, nak tambah 1 lagi bercinta tu. Maksudnya nak tambah 1 lagi tu bukan pendek. Dia melibatkan jumlah yang begitu besar dan banyak, berat. Jadi buat 2, rehat sekejap, tarik nafas, sambung lagi 2. Jadi tak payahlah kita petikai. Kenapa Ustaz Asma buat ni, kat lain buat 4 kan siang. Ini solat sunat. Afdalnya adalah buat secara bersendirian. Tetapi jatuh harus dibolehkan, bukan makruh apabila buat jemaah dengan tujuan belajar. Sebab ramai yang tak biasa, tak yakin buat sendiri. Okey. Perkara yang kedua, solat sunat tasbih tidak termasuk dalam bacaan yang jahar, iaitu jelas. Yang afdal adalah baca sir secara diam. Tapi dengan niat untuk mengajar, saya baca tak adalah kuat sangat macam imam lelaki. Sekadar nak tahu bila kita akan bermula baca tasbih. Saya akan baca Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Tak, surah yang kita sukai. Surah Qul Huwallah. Kita memang bukan suka sebab pendek, memang kita mencintai surah Al-Ikhlas. Sebab kan Nabi bersabda, ada seorang sahabat Nabi suka baca surah Al-Ikhlas. Dia jadi imam, dia baca surah Al-Ikhlas. Sampai orang belakang makmum tak puas hati. Sahabat Nabi ni pergi jumpa dia. Kenapa kamu asyik baca surah Al-Ikhlas? Lalu dia pun jawab, jika kamu tak puas hati denganku, aku lebih sanggup tak jadi imam. Sebab dia ni dilantik jadi imam, mesti ada sebab Nabi lantik jadi imam, tapi bukan untuk Masjid Nabawi. Bila ada musafir. Masya Allah. Dia kata, aku tidak akan tinggalkan surah Al-Ikhlas. Dan aku sanggup melepaskan tanggungjawabku ini. Lalu sahabat ni pergilah cerita dekat Nabi tentang sikap sahabat Nabi ni. Lalu Nabi kata, pergi tanya dia, kenapa dia buat begitu. Lalu sahabat ni pun jawab, kerana aku amat mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu sahabat Nabi yang tak puas hati ni pergi beritahu Nabi balik. Nabi pun bagi tahu, sampaikan kepadanya, kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah juga mencintainya. Tetapi kena tahu, sahabat Nabi ni baca macam mana surah Ikhlas. Dia baca surah Ikhlas dulu, kemudian dia baca surah yang lain. Ataupun dia baca surah yang lain dan dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Kita memang ikhlas je satu. Masya Allah. Tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu, bila ada ilmu, kita bukan pilih surah Al-Ikhlas untuk jadi selalu surah bacaan. Bukan kerana dia pendek dan mudah, tetapi tanam rasa cinta kepada surah Al-Ikhlas. Sebab itu surah 3 kali baca menyamai seluruh Al-Quran. Dan kalau kita nak kupas kelebihan surah Ikhlas, sangat banyak lagi. Okey, muslimat sekalian, angkat takbir, kita bacalah doa iftitah. Baca yang paling pendek. Tak payah yang paling panjang, walaupun memang afdal lebih panjang. Sebab yang pendek tu pun doa iftitah itu dah sempurna. Bukan ada kekurangan, pahala yang dah sempurna. Kenapa saya suka tekankan dan saya selitkan juga ini, supaya kita ni istiqamah dengan bacaan doa iftitah walaupun sunat. Dalam solat sunat, nak buat yang sunat lagi kan. Sebab langit, pintu langit terbuka bagi orang yang baca doa iftitah. Ini hadis Nabi. Ketika itu Nabi jadi imam, ada makmum di belakang. Salah seorang sahabat Nabi baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu je. Itu adalah bacaan iftitah yang pendek dan sempurna.
Bukan, jangan rasa bila baca setakat tu tak sempurna. Tidak. Okey, dia baca setakat tu saja. Selesai solat, Nabi pun tanya, siapa yang di belakangku membaca sedemikian? Lalu dikata, saya Rasulullah, sesungguhnya pintu langit terbuka untukmu. Sebab itu solat sunat ke solat fardu lagi lah, jangan tinggal. Kalau rasa panjang, sebab memang dia panjang, kau nak baca wajah tu wajah lillazi sampai habis, sama macam Al-Fatihah, kita rasa berat, lepas ni kalau boleh jangan tinggalkan. Sebab apa? Bila langit terbuka, seolahnya apa yang kita baca, apa yang kita doakan, apa yang kita buat dalam solat kita diterima Allah tanpa hijab, insya-Allah. Okey, lepas tu baca Al-Fatihah. Saya baca, lepas tu Muslimat baca, lepas tu baca surah pendek. Kita akan zikir 15 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Saya tak akan berlagu. Saya bukan baca Subhanallah wa tak. Kalau macam tu memang panjang lah. Sebab ada orang jadi imam dia baca macam tu, Subhanallah walhamdulillah tak. Saya akan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan bacaan zikir ini bukan atas saya, atas diri masing-masing. Saya cuma akan guide. Ibu-ibu tak perlu fokus pas nak kira, nak itu, nak ini. InsyaAllah serentak baca dengan saya berhenti, samalah tu jumlah semua. Tapi kalau nak kira tak ada masalah. Pergerakan ketika solat tasbih untuk kira berapa jumlah, itu bukan pergerakan yang membatalkan solat. Walaupun sampai kita gerak, tutup habis sebab takut confuse kan. Ada yang gerak sikit-sikit je. Macam mana pun cara. Jadi boleh digerakkan jari-jari untuk mengira berapa tasbih. Ia tidak membatalkan solat. Lepas tu rukuk, nak baca ke tak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacalah 3 kali. Tapi kalau tak baca pun tak ada masalah. Terus subhanallah walhamdulillah pun tak ada masalah. Cuma kita bacalah. Afdal kita baca. Lepas tu 10 kali. Sami Allahu liman hamidah lagi 10 kali. Lepas tu sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu kita pun zikir lagi 10 kali. Duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni sampai habis. Lepas tu baca lagi 10 kali. Sujud lagi 10 kali dan jangan terus bangkit. Tapi ada je yang terus bangkit, kalau baru separuh duduklah balik. Dia perasan tu orang duduk tu. Sebelum naik ke rakaat kedua, maka duduk sekejap, baca dulu 10 kali. 1 rakaat 75 kali semuanya, 2 rakaat 150 kali, 4 rakaat semuanya 300 kali. Kalaulah kita buat sendiri terlupa, masa kita rukuk terlupa terus bangun, boleh digantikan pada rukun selepasnya. Boleh gantikan pada rukun selepasnya. Terlupa boleh qada. Jadi masa berdiri sami Allah liman hamidah i'tidal tu boleh baca 20 kali. Sekiranya dia bukan terlupa tapi dia tak boleh sujud lama-lama. Kalau dia bangun mata berpinar, masa rukuk dia rasa terus nak jatuh ke depan, boleh digantikan. Bukan sebab terlupa, dia tak boleh rukuk lama, so dia rukuk macam biasa, dia baca 20 kali pada waktu i'tidal. Ataupun dia nak gantikan pada waktu duduk antara 2 sujud ke, masa tahiyat ke, asalkan cukup 300 kali. Nanti kita kadang confuse, takut terlebih. Kita rasa bimbang tak cukup, kita pun baca terlebih. Terlebih tak ada masalah. Ustazah kalau terkurang pun tak ada masalah. Maksudnya ialah ini solat sunat bukan menyebabkan tak sah ke tak sempurna ke. Kadang terkurang pun kita tersilap kira kan dan sebagainya. Kod saya sendiri nanti terkurang, maka janganlah susah hati sangat. Jika kita tak sengaja, maka Allah akan berikan juga sempurna. Subhanallah. Okey. Jadi bila tahiyat, baca tahiyat dulu. At-tahiyatul mubarakatuh salat sampai habis. Innaka hamidum majid. Barulah kita zikir 10 kali. Kalau baca dulu ustazah baru tahiyat, sebab kan lepas tahiyat tu bagi salam pun boleh. Boleh baca dulu. Okey. Ada orang dia baca ujung. Dia nak baca ujung. Lepas tu dah terlupa innaka hamidum majid, assalamualaikum terus. Jadi macam mana? Terus saja zikir masa tu subhanallah 10 kali, bagi salam kali kedua. Sebenarnya bagi salam ni bukan hanya dalam situasi macam ni. Contoh kita jadi imam pada anak, solat 4 rakaat, solat isyak, rupanya 3 rakaat, kita pun bagi salam. Anak kita pun cakap, Umi baru 3. Kita boleh terus bangun, gantikan lagi 1 rakaat, lepas tu bagi salam. Sah. Bukannya dengan syarat bukan bercakap banyak. Alamak, ya ke 3? Rasa dah 4. Ya betul. Bukan borak-borak dah. Kalau dah borak-borak tak boleh.
Kalau belum bercakap, anak tu pun boleh. Walaupun dia dah bercakap. Umi, baru 3. 1 rakaat lagi. Dia pun boleh terus bangun. Saya pun cakap, okey, bangun terus. Tambah je 1 rakaat. Kemudian bagi salam macam biasa. Itu dari sudut kaedah fiqh kalau kita belajar bab solat. Bukannya alamak, aduh, dah lah penat ni nak solat balik. Kalau dah borak macam tu, tak boleh lah. Jadi bila kita ada ilmu ini cahaya. Dia akan menerangi dalam kegelapan. Jadi ada nak tanya soalan tak? Kita nak mula dah ni solat sunat tasbih. Ada nak tanya soalan? Ya. Macam mana? Al-Fatihah. Okey. Boleh. Sama ada saya mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makmum baca selepas tu pun boleh. Nak dengar saya baca sampai habis. Lepas tu barulah baca pun boleh. Sebab saya akan berhenti sekejap sebelum baca surah pendek. Dan akan ngam-ngam je muslimat sekalian dapat baca Al-Fatihah. Maksudnya saya akan bagi ruang untuk Al-Fatihah baca sempurna selepas amin. Tapi kalau nak baca terus, jangan mendahului. Maksudnya baca terus selepas satu ayat saya itu pun tak ada masalah dari segi hukum. Okey. Sebenarnya muslimat, contohnya solat fardu, kan ada bacaan yang jahar iaitu jelas. Solat apa? Maghrib, isyak, subuh. Kita walaupun perempuan, contohnya solat dekat rumah pun kita boleh jelaskan bacaan. Kita boleh jelaskan walaupun seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kuat. Tapi bukanlah kuat macam imam nak suruh satu rumah dengar. Maksudnya kuat tu lebih daripada biasa. Tapi kalau sir, waktu asar dengan waktu zuhur tu, maksudnya kita baca macam biasa je lah, perlahan telinga je dengar. Sebab kalau kita baca kuat maghrib, isyak, subuh tu, sebenarnya ia membantu juga kekhusyukan. Telinga kita ditutup dengan bacaan kita. Lepas tu kalau kita baca dengan Quran besar kat depan, kita nak habiskan khatam, jadi ia membantulah. Masya Allah. Ada sejarah sebenarnya. Masa zaman Nabi SAW, kenapa Zuhur dengan Asar baca sir? Waktu siang, ketika kan solat ini disyariatkan pada tahun 52, Nabi umur 52, iaitu tahun ke-12 hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Bukan 12 hijrah, 12 kenabian. Ketika itu para musuh memang sangat memusuhi, membenci dan merancang untuk bunuhan. Jadi ketika ada syariat solat tersebut, bila solat siang, Nabi dengan sahabat solat senyap-senyap je, supaya tidak diketahui oleh musuh. Musuh tak tahu siapa orang Islam siapa ni, solat pun senyap. Tapi bila tiba waktu malam, kebanyakan semua berada di rumah masing-masing waktu malam. Masa itulah dibaca dengan kuat dan jelas. Akhirnya kekallah Zuhur dengan Asar diam. Maghrib, isyak, subuh adalah dibaca dengan kuat. Masya Allah. Ada soalan lagi? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah muslimat sekalian, kita akan bersedia untuk solat sunat. Kalau ada yang batal wuduk antara 2 rakaat, tak ada masalah. Pergi ambil wuduk, masuk balik, tak ada masalah. Kamu boleh Ustazah, apa kamu? Okey, tak apa. Masya Allah. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Jom kita bersiap. Kita sama-sama menanam tanaman di syurga insyaAllah. Okey. Tolong. Tak, saya nak guna ni. Jadi sekarang, terima kasih kepada yang menonton secara live. Sekarang kita akan tutup untuk solat tasbih. Tapi lepas itu kita akan ada ceramah. Masa itu kita akan online balik. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu perkongsian tata cara solat sunat tasbih. Sebenarnya kita boleh buat sendiri. Yang penting kita tahu cara. Jangan tinggalkan. Terutama di bulan Ramadan sangat rugi. Okey. Assalamualaikum. Borak dengan live sekejap ya. Sebab kita akan tutup. Boleh tutup.